Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Ahmad Khalil bin Ruslan daripada Institut Tanah dan Ukur Negara. Insya-Allah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan kursus dalam talian UKE 0220 iaitu asas penggunaan total station. Ini adalah poster kursus untuk makluman tuan-tuan semua. Itu poster kursus asas penggunaan alat total station. Kursus ini pada hari Rabu 1 Julai 2020. Masa kursus kita ialah bermula dari 9 pagi hingga 4 petang. Baik tuan-tuan, jika dilihat dari segi objektif, kursus ini ialah untuk meningkatkan kemahiran penggunaan peralatan total station dalam kerja-kerja pengukuran. Manakala sasaran peserta terbuka kepada semua kaki tangan pelbagai jabatan atau agensi atau sektor swasta dan pelajar IPTA atau IPTS. Dari segi kandungan pula, kita ada pertama ialah teori dan kaedah pengukuran, yang kedua pengenalan dan penjagaan kepada peralatan alat total station, dan yang terakhir ialah ujian alat yang terdiri daripada ujian harian, differential field test dan ujian kalibrasi. Untuk slide ini tuan-puan, ianya ialah objektif yang telah ada di dalam slide sebelumnya, iaitu untuk meningkatkan kemahiran penggunaan peralatan total station dalam kerja-kerja pengukuran. Jika dahulu kita boleh membuat latihan ini dan memegang alat ini iaitu dengan cara yang lebih berkesan, namun untuk kali ini kita hanya boleh melihat gambar dan image sahaja. InsyaAllah saya akan cuba menerangkan kepada tuan-puan tentang kaedahnya. Jika tuan-puan lihat gambar di sini ialah gambar, ada 4 gambar tuan-puan, iaitu 2 gambar untuk stesen di belakang ataupun kita panggil titik rujukan, dan untuk gambar ketiga dan keempat ialah merupakan gambar di stesen duduk ataupun kita panggil occupy station. Untuk isi kandungan juga tuan-puan, ianya telah ada tadi di muka surat di slide poster kursus, iaitu pertama ialah teori dan kaedah pengukuran menggunakan total station. Kedua, perkenalan dan penjagaan kepada total station. Yang ketiga ialah cara mendiri siap alat total station. Yang keempat, ujian harian. Yang kelima, ujian differential field test ataupun DFT. Dan yang keenam ialah ujian kalibrasi EDM. Seterusnya kita pergi kepada teori dan kaedah pengukuran total station. Secara teorinya, tuan-puan, pengukuran menggunakan total station amat berkait rapat dengan entiti titik di atas muka bumi. Jika tuan-puan lihat gambar di dalam slide ini, iaitu gambar stesen 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, ianya merupakan titik-titik, iaitu apabila titik-titik ini yang berada di atas muka bumi bercantum, ianya akan menghasilkan garisan. Di titik-titik ini juga ianya mempunyai koordinat masing-masing. Di dalam garisan ini pula tuan-puan, ianya ada maklumat bearing dan jarak, latitude dan depth. Seterusnya tuan-puan, daripada garisan-garisan ini akan menghasilkan satu poligon atau kawasan ataupun sesuatu lot. Apabila di dalam lot, ianya akan ada keluasan. Okey, luasan ialah merupakan elemen yang amat penting dalam sesuatu pemilikan hak milik tanah. Ini contoh pelan akui. Jika tuan-puan dapat lihat dalam slide ini, pelan akui ini mempunyai maklumat-maklumat yang penting jika dilihat daripada atas sampailah ke bawah. Daripada atas kita ada tanda arah utara, kita ada negeri di situ, ada daerah, ada mukim, ada nombor lot, dan kalau tuan-tuan perasan ada satu koordinat di atas ini, utara, selatan ataupun timur dan barat, dan juga di bawah kanan ada juga koordinat. Jika tuan-puan lihat garisan-garisan ini semuanya ada mempunyai bearing-bearing, dan di hujung garisan ini ada titik-titik tadi seperti yang telah saya terangkan dalam slide sebelum ini. Daripada titik bercantum menjadi garisan, daripada garisan bercantum menjadi lot, dan daripada lot menjadikan satu, ianya mempunyai keluasan. Okey tuan-puan, ini merupakan hasil akhir kerja-kerja pengukuran yang akan dipersembahkan dalam bentuk pelan, iaitu pelan akui. Dengan menggunakan pelan ini juga, urus niaga dalam hal-hal tanah akan menjadi lebih baik, teratur ataupun efisien. Baik tuan-tuan, jika dilihat kaitan kaedah menggunakan total station ni, kita perlu melihat pelaksanaan kerja luar, iaitu bagaimana untuk membuat kerja ini. Kita mestilah mengetahui ukuran trabas berkonsepkan whole to part. Okey, trabas berkonsepkan whole to part.
Maksudnya daripada kawasan yang besar kepada kawasan yang kecil. Boleh ambil contoh, jika di Semenanjung Malaysia ini, daripada Semenanjung Malaysia, kita ukurkan perimeter keseluruhan Semenanjung Malaysia, kemudian kita ukur pula perimeter ataupun lilitan setiap negeri. Daripada setiap negeri itu pergi kepada daerah, daripada daerah pergi kepada mukim, daripada mukim pergi kepada kampung-kampung, daripada kampung mungkin ada lot, dan juga itulah konsep whole to part. Tujuannya ialah tuan-puan untuk meminimalkan selisihan ataupun error. Okey, ianya mesti mengikut arah pusingan jam. Ukuran hendaklah dilakukan dalam bentuk terabas tertutup. Bagi terabas terbuka, ianya perlu dibuat cerapan matahari pada akhir garisan atau ditutup pada dua tanda lama yang dibuktikan dalam kedudukan asal. Untuk semakan harian, mengikut perkeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan bilangan 6/1986, setiap kali tuan-puan hendak memulakan, mestilah dibuat semakan harian, iaitu semakan garisan terakhir pada hari sebelumnya. Manakala differential field test mengikut perkeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan bilangan 3/1986 dibuat untuk apabila tuan-puan hendak memulakan suatu kerja yang baru. Terabas tertutup ialah terabas yang bermula dan berakhir pada titik yang sama. Contohnya dalam gambar rajah ini, jika tuan-puan dapat lihat, kita bermula daripada stesen 1, kemudian kepada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan tutup kembali kepada stesen 1. Terabas tertutup ini memudahkan pengukur mengesan kesilapan bearing dan jarak semasa cerapan dilakukan. Terabas tertutup juga boleh bermula daripada titik yang diketahui dan berakhir pada titik lain yang diketahui. Seperti tuan-puan lihat dalam gambar rajah ini, ia bermula daripada stesen triangulasi ataupun stesen yang diketahui koordinatnya, dan walaupun dilihat pada gambar rajah ini, ia tidak tutup kembali kepada stesen triangulasi yang asal, akan tetapi ia tutup pada stesen triangulasi ataupun stesen yang diketahui nilainya di hadapan ataupun tidak pada titik yang sama pada permulaan kerjanya. Untuk terabas terbuka merupakan ukuran terhadap beberapa garisan yang bersambungan, yang mana kerja-kerja pengukuran tidak ditutup pada stesen permulaan. Ianya mudah saja jika tuan-puan lihat seperti gambar rajah ini, bermula di stesen 1, kemudian bawa kepada 2, 3, 4 dan kepada 5, ianya hanging dan tidak tertutup. Ini dinamakan terabas terbuka. Seterusnya, bagaimana tuan-puan hendak mencerap data? Ini kaedah penggunaan alat total station, kaedah yang biasa. Ianya mesti ada bearing belakang dan bearing hadapan. Bearing belakang ini memainkan peranan yang penting kerana ianya suatu ikatan. Apa yang dicerap daripada 2 ke 1 ataupun 2 dari 1 ialah bearing dan jarak. Bearing hadapan dibaca dan direkod melalui bacaan di penyilang kiri dan di penyilang kanan. Kemudian 2 ke 3 juga diambil bacaan. Bearing dan jarak mendata, dibaca dan direkod semasa bacaan di penyilang kiri. Slide ini menunjukkan cara untuk merekod data di dalam buku kerja luar. Okay. Apa yang kita ada ialah daripada stesen 2 dari 1, 2 ke 3. Datum, ada nilai datum dan ditulis di ruangan di sini, di atas ataupun di ruangan penyilang kiri sehingga penyilang kanan, ataupun dah disetkan dia merujuk kepada pelan akui ataupun pelan perhitungan atau mungkin anggaran 2 ke 1. Kaedahnya ialah 2 ke 1 disetkan dengan penyilang kiri, kemudian dibacakan dengan penyilang kiri juga kepada stesen 2 ke 3. Apa yang direkod ialah bacaan sudut bugak, bacaan jarak
dan bacaan penyilang kiri. Untuk kali kedua, kita setting dengan menggunakan penyilang kanan. Kemudian apabila telah disettingkan 2 dari 1 dengan penyilang kanan, dibaca pula 2 ke 3 dengan bacaan penyilang kanan dan direkodkan seperti di ruangan jarak yang ditulis dalam buku ini ataupun di slide ini. Semak. Itu menunjukkan bacaan jarak untuk kali kedua menggunakan penyilang kanan. Kaedah diri siap alat. Ada beberapa cara, iaitu cara yang pertama ialah dengan menggunakan pelambab. Pelambab ni merupakan satu ataupun dinamakan batu ladung. Ianya digunakan pada suatu ketika dahulu dan sekarang jarang digunakan cara pelambab. Kemudian cara kedua dan cara ketiga ialah cara yang diguna pakai untuk keadaan sekarang, iaitu digunakan pada masa kini, iaitu cara optical plumbing dan laser optical. Optical plumbing ni kita lihat secara terus dari alat. Maksudnya ia ada satu teleskop kecil yang menampakkan point di dalam optical plumbing dimasukkan ke titik tanda sempadan. Okey. Manakala untuk laser optical ialah alat total station tersebut mengeluarkan laser dan terus memancarkan kepada titik sempadan. Dilihat daripada kaedah ini, tuan-puan bolehlah perhatikan bubble ataupun gelembung air mestilah berada di tengah-tengah supaya bubble-nya berada. Dilihat kaedah ini, skru pelarasan boleh digerakkan dengan menggunakan kaedah 2 ke 1. Maksudnya, satu try brake ada 3 skru, kita kena main dengan 2 skru dan 1. Masukkan gelembung di tengah-tengah menggunakan 2 skru secara serentak. Kemudian pusing 90 darjah. Gunakan skru ketiga untuk memasukkan gelembung air berkenaan. EDM berupaya memancarkan signal dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Signal yang dipancarkan menuju ke reflektor dan memantulkan balik gelombang tersebut. Maksudnya gelombang tersebut pergi menuju kepada prisma dan daripada prisma patah balik kepada alat. Signal yang diterima balik dapat menentukan tempoh masa yang diambil oleh keseluruhan perjalanan tersebut. Jarak di antara EDM, iaitu total station, dengan reflektor dapat ditentukan berdasarkan formula, iaitu 2D sama dengan T kali V. Ini merupakan penerangan secara ringkas, iaitu prinsip asas EDM atau total station. Jarak antara EDM, iaitu total station, dengan reflektor 2D sama dengan T kali V, di mana D ialah distance, 2 kali distance, maksudnya daripada alat pergi kepada reflektor ataupun prisma dan pantul kembali kepada alat, sama dengan T kali V, di mana T ialah masa yang diambil bagi tempoh perjalanan signal elektromagnetik tadi dikalikan dengan kelajuan cahaya. Ini ialah prinsip asas EDM. Untuk sama-sama lebih tuan-puan memahami tentang cara mendiri siap alat, marilah kita sama-sama saksikan satu video berkaitan diri siap alat, iaitu video cara optical plumbing. Jom kita saksikan sama-sama.
moga tuan-puan dapat manfaat daripada video pemasangan alat sebentar tadi. Untuk lebih memahami dengan lebih lanjut, marilah kita saksikan daripada video rakaman khas, iaitu Ketua Bahagian Ukur dan Pemetaan oleh Surveyor Ahmad Azmi bin Hashim. Evolusi total station daripada Terolite kepada total station. Jom kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal dengan Kedestur peralatan ukur. Jupom adalah satu agensi yang menjalankan ukuran bagi tujuan milik dan telah bermula lama sejak 1860 lagi, dan melalui perubahan secara revolusi dan evolusi. Dekat permulaan kita dahulunya menggunakan alat-alat manual. Alat manual ni boleh terbahagi kepada beberapa peringkat. Kalau dahulunya kita menggunakan alat theodolite vernier, yang mana nak membaca tu perlu ada satu skill dan ketepatan dia agak berbeza lah dari segi pembacaan itu sendiri. Selepas vernier kita pergi kepada theodolite optical. Yang ni lebih kurang macam vernier, cuma pembacaannya tidaklah menggunakan skill vernier tapi menggunakan anggaran mata dan sela kepada tanda-tanda itu dalam bentuk optical. Ini theodolite ni kita gunakan bersama pengukur jarak, iaitu rantai. Rantai ni hari ni orang dah anggap satu perkara yang ditinggal sejarah. Kita dah guna rantai lah. Rantai ni ada rantai bahagian depan dan belakang. Yang belakang tempat membaca dia, di depan tu beberapa rantai yang ada dua penggulung yang kita akan bawa ke pandang. Dan ini kita guna sampai 1990 theodolite dengan rantai ni tadi. Dan theodolite ni ada pelbagai brand. Leica, Tongkon, orang pakai kebanyakannya Leica yang hijau ni. Dan selepas tu Jepun telah membuat satu program yang dipanggil Pemodenan Jepun, bermula dengan projek CALS, iaitu membuat hitungan dengan komputer, juga dipanggil mini CALS lah. Dan selepas projek itu diikuti dengan pembelian peralatan-peralatan yang agak moden. Bermula theodolite dicampur dengan EDM, attach EDM, sebelah atas, bawah tu theodolite lama. Dan selepas ni kita beli pula total session, yang mana total session tu built in, dicampur dengan EDM. Theodolite campur EDM tak dalam satu. Dan selepas tu kita tambah pula dengan gadget-gadget yang baru, iaitu kita ada dipanggil apa nama tu, tablet PC, pump top dan sebagainya lah. Dan hari ini cara kerja sendiri telah berubah, yang mana kita telah menggunakan ukuran secara app to app, penggunaannya field to finish, merekod secara terus data-data daripada total session ni kepada alat kutipan data. Dan seterusnya kita juga buat perubahan di segi hitungan dan penyediaan pelan-pelan ROE dibuat secara digital. Dan akhir sekali kita telah merubah semua, kita panggil kepada Kedestur berdasarkan secara elektronik lah. Daripada pandang kita buat ukuran secara terus, data dibuat naik dalam data logger, dan kita
hantar terus data secara online menggunakan internet ke pejabat, dan di pejabat data di-download dan diproses ataupun membuat editing kepada data-data mentah dan data asal. Dan juga kita telah membuat perubahan di segi hitungan. Di permulaan dulu kita menggunakan kaedah Bodish, yang mana kita ada pembetulan M, meridian, pembetulan C, dan sekarang kita perkenalkan kaedah least square, yang mana kita memerlukan cerapan berlebihan untuk mengenal pasti selisih dan juga membuat betulan secara yang berbeza daripada kaedah Bodish yang lama. Berkenaan dengan alat-alat authentication pula, sekarang ni kebanyakan alat authentication mampu untuk membuat simpanan data yang lebih besar. Kalau permulaan dulu guna PalmTop, guna iPad dan sebagainya, kita telah berubah pada data yang lebih besar dan sesuai dengan teknologi internet pada hari ini. Dan diperkenalkan perisian-perisian yang boleh mengutip data, membuat analisa, memproses data dan seterusnya menghantar kepada ibu pejabat. Dan perubahan-perubahan ini sejajar dengan kehendak Jabatan Ukur, yang mana kita telah mewawarkan pada secara piagam pelanggan bahawa setiap permohonan ukur kita akan siapkan dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh terima permohonan yang lengkap. Dan perubahan pada teknologi ini sangat penting dan sangat membantu dalam kerja-kerja harian Jabatan Ukur. Okay. Semoga tuan-puan dapat manfaat daripada perkongsian video daripada Ketua Bahagian Ukur dan Pemetaan Instone. Jangan lupa layari YouTube Instone Academy dalam BUP. Terima kasih.